Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Menengah Atas di Didik TV KPM, masih dengan perbincangan kita tajuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan Cikgu Ridwan dan murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Jom cikgu kita teruskan. Baik, tadi kita dah pergi kepada latar belakangnya kepada perlembagaan persekutuan tersebut, iaitu dengan rombongan kemerdekaan. Rombongan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ke London, berunding bawa balik British benarkan kita merdeka. Okey, tapi tak semudah itu. Apa yang nak dibuat seterusnya? Takkan balik-balik terus merdeka kan? Ya, betul. Tak. Kita pergi kepada langkah-langkahnya. Jadi, apabila balik, Tunku mula menubuhkan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Atau nama lain dia, nanti kita akan sebut lepas ni. Jadi, Baik. satu nama lagi. Nanti kalau jumpa jangan pelik pula, lain. Tak. Perkara yang sama. Jadi, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni mempunyai peranan yang tersendiri dan ianya menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan sama ada Tanah Melayu boleh diisytiharkan merdeka ataupun tidak. Baik, kita tengok. Apakah langkah-langkah yang diambil? Peranan Persekutuan Perlembagaan Tanah Melayu. Yang pertama, kita tengok. Yang akan mereka lakukan adalah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja Melayu. Seperti mana yang kita faham bahawa sekarang kita nak membentuk persekutuan Tanah Melayu yang mana kita ada Kelantan, Terengganu, Johor, kita ada Selangor, kita ada Perlis, Kedah, Pahang dan setiap kerajaan-kerajaan ini mempunyai peraturan dan perlembagaan mereka sendiri. Jadi peranan dia sekarang ni memeriksa aturannya untuk menyelaraskan membentuk satu perlembagaan yang dipersetujui oleh semua, dan sekarang nak memperolehi kemerdekaan daripada British mesti diselaraskan juga dengan martabat dan kedudukan Ratu British juga. Ratu England. Jadi kita nak tengok tak boleh ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang dominan, ada yang tidak dan sebagainya. Jadi mereka akan memeriksa. Langkah yang kedua, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dan 2 Dewan Perundangan. Kalau kita tengok, ianya dah macam lebih kurang dengan apa yang kita ada ini. Kita ada Raja Berperlembagaan, kita ada demokrasi berparlimen, kita ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Itu hari ini. Tapi perkara ini memang telah diputuskan awal lagi. Dan kita semua tahu. Murid-murid kat rumah tahu tak? Tahu tak yang negara kita hari ini memang negara Commonwealth. Ini dah semestinya. Apa negara Commonwealth ni? Negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Itu langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah ketiga, kita tengok. Mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Baik, murid-murid kat rumah jangan tak tahu bahawa negara kita memang ada 2 kerajaan. Kita ada kerajaan persekutuan dan kita ada kerajaan negeri. Jadi, kerajaan persekutuan ada had bidang kuasa dia dan kerajaan negeri mempunyai autonomi kuasa mereka dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti tanah. Tanah adalah hak milik mutlak kerajaan negeri. Tapi keselamatan, tentera, polis, semuanya di bawah persekutuan. Baik. Itu langkah yang ketiga. Kita pergi langkah seterusnya. Langkah yang keempat. Baik, kita tengok. Ada apa dekat langkah yang keempat? Iaitu melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan di negeri masing-masing. Sekarang kita nak gabungkan semua negeri ini tadi. Jadi setiap negeri ada raja. Jadi bagaimana dengan kuasa dan kedudukan raja-raja di setiap negeri ini tadi? Ini yang jawatan kuasa ni perlu fikirkan. Bagaimana nak melindungi? Nanti kalau dah bagi Pahang terlebih, nanti Selangor kata, mana boleh dia lebih pula? Tak boleh. Semua orang ada had bidang kuasa dia. Jadi yang ini Suruhanjaya perlu fikirkan. Bagaimana nak selesaikan perkara ni? Baik. Itu yang keempat. Kita pergi kepada yang kelima. Okey. Kemudian yang kelima nampak, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Besar ketika itulah
Dan akhirnya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Ni rentetan daripada yang 4 tadi, kedudukan raja-raja tadi. Jadi dah siapa nak jadi ketua ni? Kita ada raja, kita ada Sultan Johor, kita ada Sultan Pahang, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan. Siapa nak jadi ketua ni? Siapa nak jadi ketua kepada persekutuan? Sebab mereka tadi adalah sultan di negeri masing-masing. Siapa nak jadi? Maka wujudlah jawatan Yang di-Pertuan Besar ni, yang akhirnya hari ini kita kenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Siapa Yang di-Pertuan Agong sekarang? Siapa tahu? Baik. Itu langkah yang kelima. Okey, kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Langkah yang keenam. Baik. Mencadangkan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dia ada satu bentuk kewarganegaraan. Kenapa pula macam tu? Jangan lupa, bukankah kita ada imigran yang dibawa oleh British sepanjang pendudukan mereka di Tanah Melayu? Mereka bawa imigran daripada negara China, daripada India, daripada negara-negara lain datang menjadi imigran di negara kita. Sekarang, bila dia nak merdekakan Tanah Melayu, bagaimana dengan status imigran-imigran ini tadi? Jadi, mereka perlu membincangkan bagaimana untuk menguruskan mereka dengan memberikan satu taraf kewarganegaraan kepada persekutuan. Baik. Yang keenam. Dan yang ketujuh, kita tengok. Apa pula yang ketujuh? Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. So, memang dah orang Melayu tadi, mereka adalah di bawah sultan daripada awal. Mereka memang orang yang menetap di bawah persekutuan ini yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi mereka ada hak mereka, tetapi mereka yang diterima sebagai warga negara juga mempunyai hak mereka sendiri, dan tidak boleh mengambil hak orang lain lah. Jadi Suruhanjaya perlu fikirkan bagaimana untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Okey, jadi di bawah Suruhanjaya, ini yang saya kata tadi. Kita akan baca tadi adalah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Nama lain dia Suruhanjaya REID. Kenapa Suruhanjaya REID? REID ya, R-E-I-D, bukan REID Ridwan, faham? Suruhanjaya REID. REID, tu orang dia. Kalau Ridwan, dia handsome lagi pada Lord REID tu lah. Kalau tengok, okey, tu dia Lord REID. Ni adalah anggota-anggota dia. Kita ada Sir Ivor Jennings, kita ada Sir William Metcalfe, kita ada Mr. B. Malik dan Mr. Abdul Hamid. Nampak? Kita tengok wakil-wakil yang ada tu. Kita ada wakil Britain, Australia, India, Pakistan, semua ada dekat situ. Okey, jadi dekat sini, kita dah buat Suruhanjaya, kita dah bagi tugas dia tadi, kemudian gerak kerja. Jadi bagaimana Suruhanjaya ini nak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam langkah-langkah tadi? Jadi yang pertama, apa yang mereka buat? Meminta cadangan penduduk. Kenalah minta bagaimana, apa yang orang Melayu nak, apa yang imigran Cina nak, apa yang imigran India nak, apa yang kaum-kaum lain nak, apa tuntutan daripada raja-raja Melayu dan sebagainya. Okey, kemudian menerima memorandum bertulis daripada berbagai pihak. Dah minta, buat bertulis, hantar. Kemudian mereka akan proses. Okey, kemudian meneliti kedudukan perlembagaan. Dah dapat semua tadi, buat cadangan, kemudian baru teliti apa yang nak diputuskan, kemudian memesyuarat dan melawat. Mesti kena pergilah. Dah dapat persetujuan daripada Sultan Terengganu, Sultan Kelantan, daripada Kerajaan Pahang, Kerajaan Johor dan sebagainya, dan akhirnya bersidang, membincangkan pelbagai isu, dan setakat yang diketahui 118 kali perjumpaan telah diadakan bagi mengkaji, membuat laporan dan cadangan kepada Perlembagaan Persekutuan 1957. 118 kali, cikgu. 118 kali. Bukan sikit-sikit perjalanannya. Baik. Tadi kita dah nampak gambar-gambar tadi. Ya, betul. Adakah murid-murid yang di rumah dan yang di dalam talian bersedia untuk diuji? Bersedia cam atau tidak siapa yang ditunjukkan. Mari kita tengok. Gambar yang sama. Mari kita cuba dengan murid-murid di dalam talian. Baik, kita nak mula dari gambar yang paling kanan atau yang paling kiri? Kita mula daripada yang paling kiri. Kiri. Baik, kita mula dengan yang paling kiri. Baik, yang paling kiri. Siapa nama dia? Yang paling hujung lah, paling hujung. Yang paling hujung, yang sebelah saya ni. Siapa nak jawab? Siapakah siapa nak jawab? Figura di dalam gambar tersebut? Ada yang tahu? Angkat je tangan, Kalau tahu terus angkat tangan. Jangan malu. Okey, Rania Hana, silakan. Ya, Rania. Hakim Abdul Malik. Hakim Abdul Malik. Mari kita tengok betul ke tidak. Pam. Hakim Abdul Hamid. Siapa Malik?
Tak apa, mungkin keliru sikit kan cikgu? Mungkin keliru sikit nama yang hampir-hampir. Ada tak nama Malik kat situ? Ada Malik, ada Hamid. Okey. Tak apa. Kita dah tahu jawapannya. Okey, kita ada gambar yang seterusnya. Baik, gambar yang kedua. Yang kedua. handsome tu. Siapakah yang Siapa nak cuba jawab gambar yang kedua? Hani Akilah, Ya, silakan. Hani Akilah. Mr. B. Malik. Mr. B. Malik. Mr. B. Malik. Barulah betul. Malik. Ya. Hakim bin Malik. Malik. Kita tengok betul ke tak? Hakim bin Malik. Baik. Betul. Malik tu betul. Betul. B tu je yang dia sebut B. B tu bin. Okey, baik. Yang ketiga, gambar yang tengah-tengah. Yang tersenyum manis tu. Siapakah gerangan orangnya? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Yang di gambar yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Murid-murid di rumah tahu tak jawapannya apa? Siapa nak cuba? Siapa yang belum jawab lagi boleh cuba ya. Jangan takut-takut. Tak apa kalau salah tak apa. Kita belajar bersama-sama. Saya rasa ada yang dah tergantung tu sebab Syafana tu tak berhenti dia punya senyum. Okey, tak apa. Yang Ada di nak tengah bantu? tu siapa? Ada Siapa nak nama bantu? dia? Sir William McCall. Okey. Baik. Okey. Kita tinggal seorang lagi. Okey, satu lagi. Satu lagi? Okey, siapa nak cuba jawab satu lagi? Ada yang nak cuba atau ada yang nak bantu? Ini Rania aman ni. Hana. Okey, ya silakan. Rania. Teruskan Rania. Siapa gambar tu yang macam profesor tu? Sir Ivor Jennings. Sir Ivor Jennings. Kita tengok. Betul. Sir William Ivor Jennings. Okey, betul. Tulis dalam jawapan masih boleh terima. Okey. Baik. Kita dah tanya dekat talian. Mari kita tanya dekat dalam studio lah pula. Nisa. Saya ke? Yang ujung tu siapa tu? Saya baru bersedia nak bagi ganjaran murid-murid yang jawab betul. Saya bagi clue ni. Okey, jawapan dia Lord Reed. Lord Reed. Betul ke? Betul? Lord Reed. Tadi cikgu kita ada dua murid yang dapat menjawab dengan betul. Kita ada dua murid yang dapat Hani jawab. Akilah dengan Rania Hana. Kita letak Hani Akilah dengan Rania Hana. Betul? Baik, ganjaran untuk mereka. Sementara itu murid-murid di rumah mungkin ada yang macam alamak saya pun tersalah jawab. Tak mengapa, boleh buka buku teks untuk lakukan lebih banyak rujukan. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.